tulisan Al-Jahiz ini timbul ke dalam masyarakat Eropah kemudiannya. Dan Al-Jahiz ini kepentingannya adalah dia mengkaji secara saintifik. Umpamanya dia buat kajian, kenapakah ayam jantan berkokok? Kenapa dia berkokok itu tepat pada masa sebelum fajar, yang sesuai untuk umat Islam bangun untuk solat subuh. Dan perkara yang seperti yang sukar untuk kita lakukan secara empirikal, tetapi dia telah memberikan satu kajian saintifik tentang binatang, tentang bagaimanakah binatang ini berinteraksi, bagaimanakah komuniti binatang ini dinyatakan oleh Al-Jahiz, serta pengelasan haiwan. Pengelasan haiwan juga diberikan oleh Al-Jahiz berdasarkan kepada habitatnya. Pertamanya antaranya di udara seperti unggas, burung dan sebagainya, di atas permukaan bumi seperti mamalia dan lain, kemudian di dalam air, kemudian dalam tanah. Kategori yang diberikan oleh Al-Jahiz ini walaupun tidak diikuti oleh Barat dalam teksologi mereka ataupun taksonomi mereka, tetapi ini adalah menjadi asas kepada kajian yang dilakukan oleh kemudian. Begitu juga dia mengkaji tentang pemandulan haiwan. Bagaimanakah haiwan itu dimandulkan untuk membentuk haiwan yang lebih besar saiznya, dan pemandulan ini boleh dilakukan pada manusia juga. Mengikut Al-Jahiz, kalau manusia ini dimandulkan, dia bertukar watak. Wataknya menjadi lebih sensitif katanya. Tetapi kelebihannya dia boleh tumpukan kepada kerjayanya dengan sepenuh. Dia tidak ada gangguan emosi dan sebagainya, tetapi dia memberi tumpuan sepenuhnya kepada pekerjanya. Dalam tamadun Islam yang dimandulkan yang paling terkenal ialah Cheng Ho. Cheng Ho dimandulkan oleh rajanya sebelum zaman remajanya, dan oleh sebab itu Cheng Ho sangat patuh kepada arahan yang diberikan oleh Raja Cina. Itu satu contoh. Kata Al-Jahiz juga, kalau dimandulkan manusia, dia cepat marah, cepat merajuk, tapi cepat tenang. Dan orang yang dimandulkan, kata Jahiz, saya tidak pasti ini benar atau tidak, tak dapat simpan rahsia. Ini di antara pandangan. Apa yang saya nak sebutkan di sini ialah Al-Jahiz ini melihat kajiannya sangat mendalam, yang ketika itu belum dilakukan kajian empirikal dalam kajian zoologi. Dan selain pada Al-Jahiz, kita boleh sebut juga nama Ad-Damiri umpamanya. Ad-Damiri juga menulis Hayat Al-Hayawan, ialah buku tentang haiwan yang agak besar. Begitu juga Al-Masudi, walaupun dia terkenal sebagai seorang ahli pelayar, tetapi dia mengumpul nama-nama haiwan yang ditemui dalam sepanjang perjalanannya. Dan oleh sebab itu, kalau kita nak sebut nama lain cukup banyaklah, umpamanya Al-Masudi. Al-Masudi juga mempunyai muji sumbangan dalam zoologi, termasuk jugalah Abu Ubaidah, yang mungkin dalam perbincangan tentang botani dulu dia adalah tokoh yang penting dalam botani, tetapi selain pada botani dia juga tokoh dalam zoologi. Itu di antara tokoh-tokoh Islam di dalam bidang zoologi. Apakah pula falsafah ilmu zoologi ini di sisi ilmuwan Islam ni, Doktor? Ya, sebab kajian yang dilakukan pada zoologi ini sama sebahagian daripada umat yang disebut dalam Al-Quran sebagai satu umat, sama seperti manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum. Bahawa tidak ada satu binatang-binatang pun ataupun burung yang terbang dengan sayapnya kecuali mereka adalah umat seperti anda, seperti kamu juga. Dan di atas dasar inilah kajian yang dilakukan oleh umat Islam, mengkaji ialah sebagai satu daripada ciptaan makhluk yang diciptakan Allah di atas muka bumi, yang kita diberikan tanggungjawab sebagai khalifah, dan ini ialah dikaji oleh umat Islam di atas dasar tersebut. Dan kalau kita lihat juga surah-surah Al-Quran, banyak mengambil nama haiwan. Al-Baqarah awal-awal lagi cerita tentang lembu betina. Kemudian kita jumpa dengan surah An-Nahl tentang lebah. Kemudian An-Nam, semut. Begitu juga Al-Ankabut tentang labah-labah, ataupun Al-Fil tentang gajah. Dan banyak lagi binatang-binatang yang disebut, umpamanya dalam surah Al-Kahfi disebut tentang Ar-Rakim, Ashabul Kahfi Ar-Rakim. Ada yang katakan Ar-Rakim itu anjing, ada yang katakan lain. Walau macam mana pun dalam sejarah ini menunjukkan bahawa haiwan itu menjadi tema sebahagian dalam Al-Quran, sebahagiannya menjadi nama surah, menunjukkan bahawa cukup penting. Dan sifat-sifat manusia juga dilambangkan dengan haiwan juga. Bagi orang yang tidak berfikir, mempunyai ilmu yang banyak tetapi tidak mengikut ilmunya, diberi ibarat seperti al-himar yahmilu asfara, seperti keldai yang memikul kitab-kitab suci yang banyak.
Dia menanggung kitab tetapi dia tidak memahami apa yang dia ada. Dan ini diberi bandingan kepada orang Yahudi. Begitu juga di dalam surah Luqman diceritakan sifat mereka yang buruk. Suara yang buruk ialah suara yang paling buruk ialah suara Kaldai. Sebab Kaldai ini dia bersuara tanpa sebab. Orang lain ada sebab, dia kadang-kadang tak tahu tanpa sebab dia keluarkan suara. Dan suara dia paling nyaring dan paling mengganggu. Hari ini kajian dilakukan dalam fizik untuk melihat frekuensi yang paling tinggi di antara suara-suara hewan. Rupa-rupanya suara Kaldai. Tepat Al-Quran kata, inna ankarul aswatu lasaltul hamid. Dan suara yang paling buruk itulah suara Kaldai, yang mempunyai suara tuan yang tak cerdik, banyak bercakap tetapi tidak ada isi. Dan inilah suara yang dilakukan oleh Kaldai. Oleh sebab itu kita lihat, itu yang dilihat dalam Islam. Kenapakah kajian zoologi ini menjadi sebagai satu motivasi kajiannya ialah kerana Al-Quran banyak menyebut cerita burung Hudhud bersama dengan Nabi Sulaiman. Ceritanya cukup menarik. Selalunya Nabi Sulaiman sebelum misi perjalanannya dihantar burung dulu untuk meninjau sebagai pasukan peninjau. Selalunya dihantar Hudhud. Kenapa burung Hudhud? Dalam tafsir Qurtubi mengatakan burung Hudhud ini mempunyai kelebihan yang tidak ada pada burung lain. Dia boleh kesan di mana air ada. Di padang pasir umpamanya di tempat yang kurang air, dia dapat sensor, dia dapat melihat ke dalam bumi dengan deria yang dia ada di mana ada air. Maka burung Hudhud ini kita panggil burung belatuk kita, dia mempunyai deria yang tinggi untuk mengesan air dan dia boleh melihat biji yang ada dalam bumi. Kita tidak dapat bercakap dengan burung, kita tidak tahu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Sulaiman, dia bercakap dengan burung dan dia bercakap dengan semut, dia bercakap dengan unggas dan sebagainya. Dia memahami apa yang disebutkan. Maka burung Hudhud ini mempunyai peranan yang penting. Satu cerita yang menarik di antara burung Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Satu hari Nabi Sulaiman bertemu burung Hudhud dalam jaring yang telah ditahan oleh pemburu. Wahai Hudhud, kata Nabi Sulaiman, kamu ini sangat hebat apabila melayang di udara, kamu boleh melihat semua yang ada termasuk dalam bumi. Tiba-tiba kamu telah terperangkap dalam jaring pemburu. Apa kata Hudhud? Hudhud kata, wahai Nabi Allah, apabila ajal tiba, mata pun terlepas pandang. Betul, memang benar. Kadang-kadang kemalangan berlaku, tak perasan, mata tak melihat. Inilah disebut oleh burung Hudhud, wahai Nabi Allah, apabila ajal telah tiba, mata pun terlepas pandang. Ini menggambarkan betapa eratnya. Banyak cita-cita binatang, haiwan dimasukkan dalam Al-Quran sebagai intibar untuk kita melihat. Begitu juga dengan kisah labah-labah dengan lebah. Apa beza labah-labah dengan lebah? Dua haiwan yang mempunyai kategori yang berbeza. Satunya simbol kepada kerjasama, satu lagi lah satu simbol kepada kekucakaciran dalam keluarga. Dua simbol yang dibandingkan dalam Al-Quran untuk kita berfikir. Dan di atas dasar inilah saintis Muslim ataupun ilmuwan Muslim memperdalami kajian tentang zoologi untuk mencari, sebab ilmu ini adalah sebahagian daripada yang dikaji di atas dasar paradigm Al-Quran. Itulah falsafah. Mungkin kita boleh sebut hadis atau petunjuk junjungan Rasulullah tentang haiwan ni, Doktor. Ya, sebab Rasulullah diutuskan untuk kebaikan seluruh umat Islam, seluruh umat dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga satu petunjuk yang Rasulullah sebutkan supaya berbaik dengan haiwan. Seorang wanita dalam hadis yang terkenal, dia telah kurung kucingnya dalam rumah sehingga kucingnya mati. Maka perempuan ini akan dimasukkan neraka. Dalam satu hadis yang sangat terkenal. Ini mengatakan bahawa kalau kita melakukan perkara yang tidak baik kepada haiwan, maka dia sebahagian daripada amanah, sebab kita adalah sebagai khalifah yang diamanahkan untuk berada di atas muka bumi ini untuk menjaga tumbuh-tumbuhan dan haiwan berdasarkan syariah yang telah diturunkan. Berbuat baik pada haiwan itulah sebahagian daripada sunnah Rasulullah. Satu peristiwa yang lain, kita lihat bahawa seorang pengembara yang kehausan bertemu air dalam sebuah perigi, maka dia turun ke perigi minum. Bila dia naik balik ke atas perigi, dia melihat anjing yang terjelir kerana kehausan. Lalu dia rasa anjing dia tadi mengalami nasib yang sama seperti dia sebelum dia bertemu air tadi. Lalu dia turun ke pergi balik dan memberikan minum air kepada anjing. Dan kata Rasulullah,
Rasulullah kata itu dia mendapat ganjaran yang disyukuri oleh Allah. Fayashkurullahu lahu faghfaralah, dan Allah berterima kasih kepada pengembara tadi dan mengampun dosanya. Bermaksud nilai berbuat baik kepada haiwan ini sangat tinggi nilainya dalam sisi Islam. Dan kita lihat, kalau kita lihat tentang pencinta alam sekitar, pencinta tentang binatang liar dan sebagainya, yang sekarang ni ada banyak pertubuhan-tubuhan NGO yang mengajak kita supaya sayang pada binatang. Rasulullah menjadi contoh yang lebih baik, terbaik. Dalam musim haji, kita bukan sahaja tidak boleh membunuh haiwan, sehingga kita tidak boleh memetik pohon pun. So, di mana adakah lebih lagi yang lebih tinggi daripada dasar untuk menjaga alam sekitar daripada yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Sehingga dalam musim haji, dalam musim ihram, semuanya selamat daripada tangan Muslim. Sehingga binatang, haiwan pun tak boleh disakiti, pohon pun tidak boleh dipetik, dan kita tak boleh gugurkan apa pun, sehingga rambut kita sendiri pun kita tak boleh gugurkan. Menunjukkan di situ, kalau nak lihat dari segi konteks penjagaan alam sekitar, maka apakah ada lagi contoh yang lebih tinggi daripada contoh ini? Inilah di antara yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam penjagaan alam sekitar. Kita lihat juga sejarah hadis yang sangat terkenal. Apabila seorang Muslim menanam pohon, kemudian dimakan oleh haiwan ataupun binatang, maka dia menjadi sedekah. Kita tidak harus menyumpah bila padi kita dimakan oleh serangga ataupun burung. Sebab itu selepas kita jaga, dia makan juga, itu sedekah pada dia, tidak pernah rugi. Itulah cantiknya Islam, memberikan bahawa haiwan itu sebahagian daripada kehidupan kita sebagai ummah yang kita harus lakukan kebaikan, dan kitalah sebagai penjaga amanah tersebut. Saudara, sekian yang sempat kita bersama menerusi Tamarun Islam, saran dari Suara Islam Kuala Lumpur. Terima kasih kepada tetamu undangan kita, Dr. Ma'rufah Ismail dari UPM Sedang Selangor. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.